Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan mengenai bab 11 iaitu pengenalan set. Okey, so selamat belajar murid-murid. Sila dengar penerangan ini dengan teliti. Okey, so yang pertama sekali kita akan tengok apakah itu set. Jadi set ini adalah objek yang kita kelaskan mengikut kategori dan kumpulan yang mempunyai ciri sepunya yang sama. Okey, contoh yang ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, jadi soalannya kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Jadi nampak tak ada 3 kategori. Darat, laut dan udara. So, ini adalah set lah. Set A, set B, set C. Macam itulah. Okey. So, katakanlah kita kelaskan pengangkutan darat. So, daripada jadual ini, kita tahu pengangkutan darat adalah kereta, lori, van dan juga bas. Okey. So, katakanlah untuk kita tulis sebagai set, kita tak boleh tulis macam ni sahaja. Okey. So, mesti ada tanda kurungan macam ni. Nampak tak kurungan dia? Okey, bentuknya macam ni. Okey, dan katakanlah pengangkutan darat, cikgu namakan ia sebagai set A. Okey, pengangkutan darat ini adalah set A. Jadi, kita akan tulis A sama dengan kurungan. Kemudian kita senaraikan apa? Kereta, lori, van dan juga bas. Okey, so kumpulan objek inilah kita namakan dia sebagai set. Inilah set A. Okey, tak kisahlah awak nak letak set A ke, set B ke, set C ke, terpulang. Okey, kalau dalam soalan tak ada minta, awak boleh letakkan apa-apa huruf sahaja. Okey, seterusnya, bagaimanakah anda menghuraikan satu set? Okey, jadi set tadi, set yang kereta, lori, van, bas ni kan, dia boleh dihuraikan menggunakan 3 kaedah. So, yang pertama adalah perihalan, yang kedua adalah penyenaraian, dan yang ketiga adalah tanda pembina set. So, ketiga-tiga ni antara yang famous lah yang ditanya dalam soalan. Okay, jadi mesti tahu. Okay, kita tengok dekat sini contoh. Bagaimana anda menghuraikan satu set? So, set boleh ditulis menggunakan perihalan, penyenaraian dan tanda pembina set. Okey, contoh dekat sini dia bagi kita jalur gembilang. Okey, jalur gembilang ini dinamakan sebagai set A. So, ini adalah set A. Jadi, daripada set A, jalur gembilang ini, boleh kita buat dalam 3 kaedah lah. So, kalau perihalan ni, dia lebih kepada ayat. Jadi, jalur gemilang ni adalah set A kan. So, kita akan cakap dia sebagai A ialah set yang terdiri daripada warna. Jadi, sebenarnya nak kita buat warna kan. So, A ialah set yang terdiri daripada warna dalam apa? Dalam jalur gemilang. Jadi, perihalan ni kita bagi tahulah set ni adalah set apa. Okey. Kalau penyenaraian, macam yang tadi cikgu ajar, dia ada tanda set. Ada kurungan ni. Okey. So, kita akan tulis A sama dengan, apa A? Set A adalah warna dalam ni. So, tengoklah warna apa? Merah. Kita tulis merah, koma. Mesti ada koma. Okey. Koma, kita ada warna apa? Putih, biru, kuning. Senaraikan, lepas tu tutup kurungan itu. Okey. Dan di dalam ini, kita namakan setiap objek itu sebagai unsur. Nampak? Ada berapa unsur dalam ni? Unsur yang pertama adalah merah. Unsur kedua adalah putih. Unsur ketiga adalah biru. Unsur keempat adalah kuning. So, ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4 unsur. Nampak? Unsur. Okey, kalau kita nak gunakan kaedah tanda pembina set, kita akan guna macam ni. A sama dengan, dia sama juga macam kat sini. A sama dengan, kurungan. Ini pun ada kurungan. Cuma kita letakkan huruf ataupun kita letakkan X lah. Okey. X yang kita belajar dalam ungkapan algebra dulu. X, titik bertindih. Jadi, X tu apa? X ialah warna dalam jalur gemilang. Jadi kita tahulah bila kita baca, oh, warna dalam jalur gemilang tu apa? Merah, putih, biru, kuning. Jadi, dia membawa maksud yang sama sahaja. Okey. Cuma tanda pembina set ni dia ada dekat sini. X, titik bertindih X ni. Okey, kemudian kita akan belajar apa pula set kosong. Tadi kita belajar set ni dia ada sesuatu dalam ni. Maksudnya ini adalah set yang ada unsur. Kalau set kosong ni,
dia tak ada unsur. Okey, contohlah kita tengok perbualan antara dua murid ni. Dia tanya, namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, lepas tu murid perempuan dia berfikir, tak ada bulan yang mempunyai 32 hari. Kebanyakan bulan mempunyai 28. Okey, kalau bulan Februari 28 ataupun 29. Kemudian yang lain 30 atau 31 sahaja. So, tak ada bulan yang mempunyai 32 hari. So, bila tiada, kita akan tulis, okey, katakanlah bulan tu kita letakkan dia sebagai huruf M. Okey, jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur. Kenapa tidak mengandungi sebarang unsur? Sebab tiada bulan yang mempunyai 32 hari. Jadi, set itu adalah set kosong. Okey, so set kosong ni boleh diwakili oleh dua simbol. Sama ada simbol yang ini, okey, disebut sebagai V, nampak? Ataupun set yang kita letakkan tanda ini sahaja, kurungan ni sahaja. Jadi, kita boleh letakkan dia sebagai M. M ni adalah set bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, M kosong lah. Ataupun M sama dengan kosong macam ni. Maksudnya tak ada bulan yang ada 32 hari. Okey, boleh faham Okey, yang ini tadi cikgu ada terangkan sikit. Apakah unsur dalam suatu set? Okey, unsur-unsur dalam satu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu lah. Okey, jadi setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan itu. Okey, contoh kat sini kita boleh tengok ada set A. So, apa set A itu adalah buah-buahan tempatan di Malaysia. Buah-buahan tempatan tu maksudnya memang asal dia daripada Malaysia lah. Okey, jadi kat sini dia bagi contoh durian ialah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi set A. Sebab durian ini tergolong dalam buah-buahan tempatan. Jadi kita akan gunakan simbol yang macam E ni. Nampak? Tapi dia lebih panjang lah. Okey, simbol ini digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. Okey, kalau durian ini adalah buah-buahan tempatan, jadi kita akan tulis dia sebagai durian. Okey, simbol ini, durian adalah unsur bagi set A. Okey, kalau dia bagi apple, apple ni dia bukan buah-buahan tempatan. Jadi, apple tidak tergolong dalam set A. Dia tak boleh masuk dalam set A ni sebab dia bukan buah-buahan tempatan. Asal apple ini adalah daripada luar negara. Jadi kalau dia bukan, so kita akan gunakan simbol yang sama macam tadi. Cuma dia akan ada palang dekat sini, nampak? Simbol ini, dia macam E, kemudian dia ada palang. Menandakan no lah. Okey, tidak ataupun bukan. Jadi apple bukan unsur bagi set A. So kalau awak nampak je simbol macam ni, maksudnya objek yang ini adalah bukan tergolong dalam set tersebut. Okey, simbol ini dinamakan sebagai epsilon. Okey, berbelit lidahnya tapi awak tahu je lah kalau keluar simbol ni apa maksudnya. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok berapa ataupun macam mana kita nak kira bilangan unsur dalam satu set. Okey. So, bilangan unsur, katakanlah dia bagi set P. Kalau nama dia set P, kita boleh wakilkan dia dengan tanda NP. N ni macam nombor lah ataupun number. Okey, berapakah bilangan dalam set P? Okey, contohlah dia bagi set P adalah A, B, C, D, E, F. So, dia kata, berapa bilangan unsur dalam set P ni? So, kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 unsur dalam set P. So, macam mana kita nak tulis? Kita kena tulis N kurungan P. Kalau dekat sini set P, maka awak tulislah set P. Kalau dia bagi set A, awak tulislah set A. Okey? Jadi, yang dalam kurungan ni akan berubah mengikut nama set tersebut. Okey, dan lepas kita kira, tulislah bilangan dia sama dengan 6. Okey. Contoh dekat sini awak tengok, contoh 3. Kalaulah dia bagi, diberi P. Set P adalah huruf dalam perkataan wawasan. Nampak? W-A-W-A-S-A-N. Dan, Q ni tak payah tengok. Kita tengok set P dahulu. So, dia suruh kita cari berapakah unsur dalam set P. Sekarang ni, set P ni,
dia ada huruf kan? W-A-S-A-N. So, kita kira huruf yang sama tu sekali saja. So, apa huruf yang sama? W-A. W ni tak payah kira dah sebab kita dah kira kat sini. So, W-A-S-N. A tu pun dah ada, tak payah kira. So, apa yang kita kena tulis? W-A-S-N. Nampak? W-A-S-N. So, bilangan unsur dia adalah N, P sama dengan 4. Okay? So, ingat, kalau huruf yang sama kira sekali sahaja. Okay? So, kita tengok apa pula kesamaan set. Apa yang sama kalau diberikan 2 set ataupun 3 set. Okay. Set bagi abjad dalam perkataan yang disusun oleh 3 murid adalah seperti berikut. Okay. So, ada 3 murid. Dia susunlah. Set jadi set A, set B, set C. So, set A ni adalah harum. Set B murah. Set C rumah. Okay. So, setiap set ni mengandungi huruf yang sama. Nampak? H, ada H. Okey, jadi kalau awak tengok, kalau dia mempunyai huruf yang sama dalam ketiga-tiga set tersebut, nampak tak ada H, H. A ada A, R ada R, U ada U. So, setiap unsur tu adalah sama. Jadi, kita boleh cakap dia macam mana? A sama dengan B sama dengan C. Ataupun, kita boleh buat dia secara pembahagian lah. A adalah sama dengan B, nampak? Ataupun A sama dengan C. Atau B sama dengan C. Maksudnya, ketiga-tiga set ini adalah sama kerana mempunyai semua huruf yang sama. Okey? Okey, so jangan lupa jawab soalan modul A pada muka surat 70 sehingga 73 dan hantar kerja dalam Telegram kelas masing-masing. Okey? Panduan daripada nota yang cikgu berikan ini, pastikan awak tonton sampai habis. Dan kalau tak faham nanti boleh tanya dekat Telegram dan cikgu akan jawab lah selepas cikgu selesai kelas bersemuka. Itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat sejahtera.